Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di podcast kali ini. Podcast yang ke-5 ataupun ke-6 episod kita. Kali ini kita ada special format sikit kita akan buat. Kita ada 3 orang sekali dalam satu sesi. Selalunya kita akan panggil seorang-seorang cakap-cakap free flow. Kali ini kita akan panggil lagi seorang untuk menjadikan diskusi kita ini lebih meriah. Kali ini kita nak bercakap, tak ada topik sangat, tapi topik yang kita nak sembang adalah tentang dewasa. Bukan pasal buku ni, tapi tentang topik-topik yang berputar sekitar dewasa. Bersama dengan saya, macam biasa, Datin Sri Wahyuni. Dan juga kita ada tetamu jemputan hari ini. Ya, semua orang Datuk mungkin mengenali ya. Datuk Amer. Amir. Amer Syafiq. Syafiq. Amir Syafiq. Amer merupakan penulis buku juga, Merayakan Luka. Dua ni ada Dan juga Wahyuni merupakan seorang pembaca buku. Tegar, penulis dan pembaca. Penulis dan pembaca, dan juga kita bersama dengan saya sendirilah sebagai seorang pemula bicara ataupun pemudah untuk kita punya sesi hari ini. So, apa khabar Meh? Sihat? Alhamdulillah sihat. Jadi apa perkembangan sekarang? Sekarang alhamdulillah sekarang memang duduk saja ya. So dapat jemputan ni Berkerjaya sebagai duduk saja. Duduk saja. So dapat jemputan ni kira adalah benda nak buat tu. Adalah benda aktiviti tu nak buat. Selalu fikir esok nak buat apa kan. Ini dah tahu dah nak kena buat apa. So jangan tanya pasal buku baru ke apa, memang tak ada lagi setakat ni. Bukan ada ke? Belum lagi. Adakah sedang menulis buku-buku baru ke? Sedang tu sedang, tapi dia kadang-kadang sedang, kadang-kadang tak sedang. Jadi maksudnya sedang menulis tapi tak tahu bila habis. Tak tahu nak bila nak habis. Betul. So itu je lah kot yang boleh diupdate sekarang. Boleh tak diupdate bekerja sekarang. di mana-mana ke apa? Setakat ni tak ada bekerja di mana-mana company atau terikat dengan mana-mana company. Memang bebas Bebas. Betul-betul freedom merdeka daripada segala kekangan. Tapi bila orang tanya freelance. Kalau cakap freedom nanti boleh. Betul juga kan. Cakap freelance. Freedom. Tapi bila tanya freelance. Betul juga. So apa perkembangan Wahyuni? Tak ada perkembangan. Sorry. Tak adalah. Cuma busy sebab buku ni. Kami tengah bertungkus-lumus untuk menghabiskan pembungkusan buku. Jadi rasanya tak ada update kot setakat ni. Itu sahaja. Sekarang ni menjalani ketika kehidupan. mana kita merakam podcast ni pun kita dah mencecah hampir 4,000 order. Semuanya diuruskan oleh beberapa orang staff dan juga kita tengah fikir untuk persediaan menuju ke PBAKL 2023. Alhamdulillah, ini kali pertama tentang kita sebagai sebuah penerbit baru yang baru saja berdaftar 2 bulan. Kalau ikutkan secara rasminya. Saya pun tak faham kenapa tiba-tiba Sendirian katanya tahun Berhad. depan. Tapi tiba-tiba sasarnya tahun depan, tapi kerana kita ada booth. kontraktor tiba-tiba hubungi dan tawarkan satu booth kepada kita. Dia is a peluang yang sangat besar sebab Kalut. tak pernah pun orang semua berebut nak dapatkan satu reruai dekat PBKL. Tapi kita tak berebut dan tak pernah pun minta, Dia tapi rezeki tu datang. Okay. Jadi kami akan start PBKL insya-Allah 2023 2 Jun. 2 Jun pula. Dah 27 Mei sampai 4 Jun. 4 Jun. Di PWTC 27 ke di tingkat 3 insya-Allah, Dewan Torazak 3. Jadi jangan lupa untuk singgah ke kita punya reruai booth tentang kita. Kita adalah beberapa diskaun yang nanti kita akan umumkan kemudian. Okey, so untuk topik kali ni kita nak bincang secara santai sahaja. Tapi saya terserah dia macam free flow sikit sebab kita just nak bincang tentang hal-hal yang mungkin kita kena nichekan. Kita punya topik semua podcast kita semuanya adalah tentang kehidupan itu sendiri. Kita tak bicara topik-topik yang lain. Tapi kita suka kalau seandainya Amir ataupun Wahyuni sendiri akan cerita benda-benda yang deep and benda-benda yang more kepada self growth, more kepada self love, more kepada self struggle. Apa sahaja ruang-ruang yang boleh membuatkan orang yang mendengar itu, pertamanya terasa inspirasi dengan kisah itu. Yang keduanya terasa tidak keseorangan, bahawa dia pun taklah seorang diri menderita. Ada cerita-cerita yang kita akan dedahkan ini juga adalah tentang seorang penggelut dalam kehidupan mereka. Dan juga orang yang mendengar itu dia rasa terinspirasi
untuk setidak-tidaknya meneruskan hidup dia. Sebab ramai orang yang kita berurusan dan kita berhadapan tentang kita, semua orang tahu kita adalah pertubuhan juga, NGO juga, kita menjalankan projek-projek membantu pesakit mental dan semua orang akan bergelut dengan soalan yang sama. Apa yang membuatkan aku meneruskan hidup setiap hari? Jadi saya nak tanya soalan yang sama juga kepada Amir dan juga kepada Wahyuni lah. Setiap pagi bangun, apakah satu perkara yang membuatkan Amir rasa okey, hari ni aku boleh teruskan hidup? Okay. So kalau soalan tu susah sebenarnya soalan tu. Sebab biasanya bangun pagi jangan fikir. Tapi kalau saya tanya kalau saya bangun pagi, benda baik apa aku nak buat hari ni? Saya akan letak itu sebagai saya punya soalan. Maksudnya siapa orang nak aku hiburkan hari ni? Siapa orang aku nak tolong ini? Siapa orang aku nak selesaikan masalah dia, walaupun kadang-kadang tak selesai pun. Nak dengarkan masalah dia kan. Jadi keinginan untuk meneruskan kerja-kerja baik, buat-buat baik itu adalah satu motivasi untuk Amir sendiri teruskan hidup hari-hari. Walaupun tengah tak ada kerja ni. Walaupun tengah tak ada kerja. Walaupun kadang-kadang dengan mak aje kan. Sekarang duduk rumah. Jadi dengan mak aje lah. Maksudnya kalau nak keluar kan, nak cari orang tiba-tiba tolong stranger macam pelik pula kan. So tolong keluarga pun dikira satu bentuk kebaikan. So kita kadang-kadang janjilah dengan dia. Kita apa hari ni vacuum rumah. Ini abang vacuum kereta ikutlah. Tengoklah mana kerja yang boleh buat. Supaya tak nampak duduk saja pun ya kan. Tapi menarik lah. Maksudnya memikirkan bahawa kita ada benda baik yang kita nak usahakan buat pada hari itu menjadi motivasi untuk kita kurang-kurangnya nak hidup pada hari itu. Ini sendiri macam mana? Soalan tadi adalah apakah hal yang membuatkan Wahyuni bangun pagi dan nak meneruskan hidup pada hari itu? Kalau saya bangun je, terasa lebih kurang Amir kot. Cuma saya fikir macam ni, sebab bangun tu adalah satu nikmat. Jadi masih hidup. Maksudnya Allah masih bagi peluang lagi untuk saya beribadah satu hari lagi. Tapi orang selalu salah faham. Ingat beribadah ni okey, saya perlu solat lah sepanjang hari. Tak, tapi in this case sama yang macam Amir cakap. Tidur maksudnya, Tidur Bukan. Maksudnya orang selalu salah faham. Orang selalu faham, okey beribadah, okey solat, berzikir apa semua. Tak, kita datang kerja, kita buat kerja kita dengan baik, kita jalankan amanah kita. Itu juga adalah satu ibadah ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bukan berceramah. Jadi bangun pagi tu bila fikir nak pergi kerja, bila fikir cakap ada saya dibagi peluang sekali lagi. Allah bagi satu hari lagi untuk bernafas, untuk saya meneruskan lagi nikmat hidup ni dengan tanda syukur kepada Allah. So gratitude adalah dia punya motivasi. Rasa syukur dengan Tuhan yang telah pun memberikan nikmat untuk hidup bagi lagi. peluang untuk Masih dia hidup lagi tu. Satu motivasi untuk dia teruskan hidup. Amir pula melihat ruang kebaikan yang akan Tuhan bagi itu sebagai satu motivasi untuk hidup. Tak sama. Betul. Kalau perasaan tak pernah sama. Amir punya motivasi adalah tentang fastabiqul khairat. Dalam Quran sebut kan, berlumba-lumbalah kamu sebagai orang yang ingin membuat kebaikan. Manakala dia pula la in syakartum la azidanakum. Hari-hari aku bangun, aku nak ucap terima kasih sebab Tuhan bagi ruang untuk aku hidup lagi. Dua motivasi yang tak pernah sama sebenarnya. Dan inilah menunjukkan macam mana sebenarnya setiap orang tu dia takkan pernah ada jawapan yang sama untuk dia teruskan hidup. Betul. Kadang-kadang mustahil kita nak bagi kat orang satu jawapan. Inilah sebab kau teruskan hidup. Yang betul-betul punya sharp kan. Tak ada yang sama. Dan Tuhan pun bagi macam-macam message untuk kita. Saya sendiri setiap kali bila saya bangun pagi, apa yang saya nak fikir adalah saya selalu fikir apa lagi manfaat yang aku boleh sebarkan kepada orang. Dan saya sentiasa meletakkan manfaat itu bukan hanya sekadar keluarga, tapi lebih kepada istilah yang saya selalu ulang-ulang, berbagi kebaikan dan makna tu. Maksudnya kita nak betul-betul bawa kebaikan tu ke dalam bentuk yang lagi pelbagai. Okey, apa movement aku boleh buat lagi? Pernah tak satu masa yang saya bangun pagi-pagi tu saya kata kat Meh, masa nak kena buat satu NGO lah. Benar? Dan pada hari tu juga, hari tu ke hari yang sama ke hari esok tu yang esoknya, saya daftar? terus daftar. Esoknya terus daftar dan terus lulus. Itu antara hal-hal yang momen saya fikir semua orang kena jadi AJK. Spur of the moment. Kelebihan Hafizul Faiz yang saya kenal dan berbeza dengan saya adalah kita sama-sama fikir. Kadang-kadang saya pun terfikir, Hafizul Faiz pun terfikir. Tapi yang membezakan saya dengan Hafizul Faiz adalah Hafizul Faiz terus buat. Dia terus execute benda tu. Kadang-kadang fikir, bila nak buat ni? Ada hilang. Tapi kalau Hafizul Faiz, dia terus buat. Dan itulah sebenarnya detik permulaan tentang kita.
pertubuhan tentang kita ditubuhkan pada satu pagi, nak datang kerja, jumpa Amir, jumpa kawan-kawan. Betul-betul fikir, nak kena buat satu NGO lah tentang kita. Esok tu terus daftar dan esok tu lusa tu rasanya terus lulus dan terus bekerja sebagai seorang pendiri pada waktu itu untuk buat kerja tentang kita. Dan tak sangka sejak daripada itu bulan 2 2022 sampailah hari ini bulan 5 2023 tentang kita lah yang menjadi satu legacy ataupun satu jalan untuk saya terus berbagi kebaikan dan makna. Padahal pada waktu itu nampak macam main-main je, nampak macam asal memang buat kena kopi. Memang kena kopi kan. Idea mengopi. Idea simple-simple macam tu. Jadi itulah detik-detik yang kita kena tanya diri kita. Pada setiap hari kita bangun pagi tu, untuk apa kita buat? Kenapa kita bangun pagi dan kenapa pada hari ini kita memilih untuk terus hidup? Saya ada satu cerita yang saya nak share. Cerita ni daripada seorang sakit mental lah. Dia ada sakit, saya tak ingat, dia ada PTSD, ada lagi lah beberapa sakit lain. The fact that dia memang ada sakit mental lah, dia memang menderita. Tapi saya tak boleh dedahkan dia siapa lah dekat sini sebab dia sendiri tak nak didedahkan. So saya tanya dia apa yang menyebabkan dia boleh survive sampai sekarang kan. So dia kata kenapa dia boleh bangun pagi tu, sebab dia makan ubat. Ubat ni dia ada side effect, dia jadi malas, dia jadi nak kena tidur kan. So ramai orang salah faham sampai dia kena berhenti kerja, dia kena buat kerja freelance, dia kena buat kerja sendiri supaya tidak ada salah faham orang terhadap cara dia bekerja dan sebagainya. Dan bila dia makan ubat tu, pagi dia memang akan down tu, memang akan dia flat terus tau. Memang dia akan tertidur dengan satu fasa yang sangat panjang lah. Tapi dia kata pagi-pagi apa yang menyebabkan dia boleh bangun dan boleh terus buat something yang dia nak buat pada hari itu adalah bila dia fikir yang dia kena sembahyang subuh. Okey, saya nampak macam cerita ni nampak macam sampai macam tu kan. Tapi kita fikir kan, nilai solat subuh dia dengan nilai solat subuh kita lain. Dia solat subuh sebagai satu faktor untuk dia hidup tau. Betul. Kita solat subuh untuk habiskan 5 waktu wajib kita. Jadi saya kata dekat dia, nampak tak Tuhan bagi macam mana untuk dia, struggle dia ni menyebabkan solat subuh dia tu, the value of that solat subuh takkan sama dengan value kita yang hanya sekadar nak mengisi rutin dan kata kena solat subuh ni, tanggungjawab. Kita rasa macam benda tu kita buat sekadar rutin kan. Betul. So sudut pandang itu dah saya fikir, iyalah mungkin dia rasa macam berat lah aku punya aku sebab aku nasib baik ada solat subuh je dia kata kan. Tapi tu saya kata kat dia, connection dia dengan Tuhan pada waktu dia solat subuh setiap hari yang menyebabkan dia tu terus hidup berbeza dengan kita. Jadi itulah. Dan dia satu je sebab dia boleh bangun hari tu, solat subuh. Padahal dia ni bukanlah orang budak kuis ke. Sekarang UIS. Bukanlah budak sekolah agama ke. Kan? Biasa je. Dia seorang kerja accountant kan. Biasa je, memang orang yang tak ada apa-apa pun. Tapi solat subuh dia menjadikan sebab untuk dia bangun pagi-pagi. Soalan-soalan yang kecil macam ni, kadang-kadang kita lupa bahawa ia telah pun memberikan kita makna yang besar. Soalan kita nak buat baik, soalan kita nak bersyukur. Atas dasar bersyukur itulah kita nak teruskan hidup kita. Kecil saja jawapan dia. Tapi di antara kita ramai orang yang dia tak ada jawapan tu. Tak dapat, susah nak jumpa. Dia tak ada jawapan tu kenapa dia bangun pagi. Betul. Kurang-kurangnya dia kata dia ada kerja. Tapi sekadar kerja, sekadar dapat gaji kan. Hidup. Bila dia tak ada fikir apa, sebenarnya kehidupan ni yang penting adalah matlamat hidup. Kalau dalam agama Islam pun ajar matlamat hidup kau adalah jadi khalifah untuk manusia, jadi hamba untuk Allah kan. Tapi kalau luar daripada kehidupan kita, bukanlah sekular, tapi kalau kita fikir luar daripada agama pun, apa matlamat hidup kau ni? Kau nak buat baik ke? Kau nak buat jahat ke? Perompak pun ada matlamat. Ya. Kan? Perompak berapa banyak saya je nak buat hari ni. Perompak bank mana dia nak pergi. Dia kan? kena fikir benda-benda tu kan. So, setiap benda tu bergantung pada matlamat tu. Kalau kita dah mati matlamat tu, tak adalah kehidupan tu. Matilah. Maksudnya jadi banyak hidup lah. Bangun pagi. Apa kata Hamka tu Wahyu ni? Sebut sikit. Sebab bila ustazah sebut tu dia nampak macam lagi dalam tu. Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup kan? Kalau di hutan pun bekerja. Kalau kerja sekadar kerja. Kera di hutan juga bekerja. Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Soalnya harsh gila benda tu. Tapi Hamka yang cakapkan tadi memang betul lah. Jadi lembut dia macam
Okay, ada meaning di sebalik benda tu. Tapi aku tu okay, quite harsh jugalah dia punya, sebab dia guna kera dengan babi kot. Maksudnya dekat situ kalau kita tengok, bukanlah kita nak cakap yang Hamka maksudkan begini, tapi kalau kita nampak Hamka menyamakan orang yang tak ada matlamat hidup tu dengan babi. Betul-betul. Ya, betul. Maksudnya seteruk itu. Maksudnya walaupun haiwan, dalam haiwan ni dah teruk dah. Tapi ada haiwan teruk lagi, babi. Ya, dan ada yang sama macam babi tu pula. Itu yang tidak ada matlamat hidup. Walaupun dia manusia. Okay. So menarik lah, menarik. So saya tanya soalan tu tadi sebab lebih kepada nak bagi tahu kepada semua yang mendengar podcast ini yang jangan abaikan soalan-soalan kecil itu. Betul. Pada setiap hari kita lalui. Jangan abaikan, kita harus bertanya diri kita, kenapa aku hari ni nak bangun, nak bersiap, nak mandi, nak bersungguh-sungguh datang ke tempat yang kita nak datang. Kalau kita bekerja tu kita nak pergi ke office kita ke, kita nak start kerja dekat rumah ke, kalau kita student tu kita nak masuk kelas ke. Jangan abaikan soalan-soalan kecil yang akan datang kepada kita dan bertanya, apa yang menyebabkan kau hidup pada hari ini? Dan ia membawa kepada soalan nombor 2. Yang ni saya nak mulakan kepada Wahyuni dululah. Pada Wahyuni sendiri, apa maksud dewasa? Dewasa tu memenatkan. Maksud dewasa tu? Kalau bukan penat, maksudnya anda belum dewasa. Tak adalah. Maksudnya, tapi iya betul. Adulting is realizing yang life ni sebenarnya tidak semudah yang kita sangka. So mendewasa adalah menyedari bahawa hidup ni tak semudah yang kita sangka. Yes, betul. Tapi aku tu lagi diterjemah. Bahasa dia tinggi. Bahasa orang Bugis. Ya. Tak dengar lagi dia cakap Bugis. Kalau dengar dia cakap Bugis tu, macam mana awak cakap Bugis sikit? Nak cakap Bugis tu. Cakaplah Bugis. Life is adulting is hard. Apa dalam bahasa Bugis? Kau tahu lagi mak bicara ki. Kau tua ki mak kue. Tapi macam pendek je tadi, panjang pula kan. Dia punya suku kata dia memang macam tu lah. Okey, faham. So pada Wahyuni sendiri tak, dewasa sebab itu, saya ada tengok K-drama sekarang ni, tajuk Romantic Dr. Teacher Kim yang ketiga. Lepas tu dengar lu, dia ada mention pasal life dekat dalam tu. Dia cakap macam ni, kalau awak penat, if you are tired, maksudnya yes, you are doing good. Faham tak? Maksudnya kalau awak penat, maksudnya awak buat sesuatu yang bagus lah tu, sebab awak tengah penat dengan benda yang awak buat tu. Jadi okey, maksudnya awak tengah buat sesuatu. Maksudnya betul lah saya sekarang ni. Yalah, mana ada orang tengah berjalan rasa penat orang berlari. Kan? Aduh. Tapi bezakan penat dengan burnout. Sebab kadang orang tak pandai bezakan benda tu. Kadang orang kata, penat. Okey, penat dia akan terus hilang dengan berehat. Tapi kalau burnout, kita perlu cari some comfort yang untuk relief burnout tu. Sebab burnout ni berbeza dengan penat. Orang selalu salah faham. Orang tak tahu sebenarnya dia burnout. Dia ingat dia penat macam biasa je. Sebab tu burnout, kalau macam apa dalam bahasa Melayu, kelesuan upaya. Maksudnya lesu upaya. Maksudnya dia bukan hanya sekadar penat, tapi dia dah sampai ke tahap dia tidak ada langsung tenaga untuk dia lesu setiap hari tu. Padahal tu tidur cukup. Betul. Rehat dah habis lah. Itulah kalau macam contoh dia pergi kerja, aku penat, tapi dia tak tahu dia kenapa dia pergi kerja, aku penat je, tapi dia rasa kosong. Padahal sebenarnya dia burn out pun benda tu, tapi dia tak dapat detect benda tu. Jadi itulah yang pergi kerja tapi macam mayat hidup, datang buat kerja balik, macam last bosan dengan kerja dia. Tapi sebenarnya dia burn out. Dia tak sendiri, pandai. Bagi Wahyuni, mendewasa itu adalah menyedari bahawa hidup ni tak semudah yang kita sangka. Yes. Dan awak akan sentiasa burn out. Selalulah bukan akan sentiasa burn out, akan sentiasa penat. Akan sentiasa penat. Sedikit penat lah melalui hidup-hidup ini. Betul. Dan bila kita rasa kita penat tu, it's a good thing. Meaning we are doing something. It's not a bad thing being tired, Yorobun. Sebab hidup memang akan memenatkan. Dia sebab dekat jadi pelajar, awak akan penat buat assignment. Awak bekerja, awak akan penat bekerja. Jadi macam mana pun, kalau tak nak penat, kafanlah diri tu kubur sendiri. Kafan Kalau hidup tidak mahu penat. Sebab macam tu je. Itu je yang tak penat. Kita ada Buya Hamka kan. Ni dia. Gitu. Sebab kalau memang hidup memang akan penat. Tak ada. Kafankanlah dirimu. Kafankan diri kubur. Kalau hidup kamu tidak lagi penat sekarang. Kafan terjun terus. Kalau tak nak penat, kafankanlah dirimu. Kubur terus. Masya-Allah. Kafankan dirimu kalau kamu tidak mahu penat dengan hidup. Wahyuni 2023.
Boleh jadi quote ni, boleh jadi quote. Boleh. Amir sendiri, definisi dewasa pada Amir. Perjalanan lah. Kalau dewasa tu saya perlu tentukan dengan samakan dengan satu perkataan, saya letak perjalanan. Perjalanan bagi saya dewasa ni bukan pada umur yang ditetapkan oleh kerajaan sekian ni dah dewasa. Belia. 18 tahun dah belia, remaja, dewasa kan. Bagi saya dia perjalanan kehidupan seseorang tu. Ada orang dia budak lagi tapi dia dah dewasa. Budak lagi. Contoh ini bagi saya, pandangan saya. Seperti contoh orang-orang yang susah, yang tak dapat nak pergi sekolah, yang terpaksa bekerja untuk sara keluarga. Padahal dia budak lagi. Umur belasan tahun. Ya, tapi dia dah berfikir macam orang dewasa. Macam nak cari sale, uruskan bisnes. So yang kalau kita tengok benda tu lah yang membuatkan saya mengatakan bahawa dewasa tu perjalanan. Sebab perjalanan ni tak ada orang sama. Betul. Walau kita nak pergi satu destinasi yang sama, kita ada cabang-cabang jalan. Macam-macam jalan. Terutamanya destinasi kebahagiaan tu lah. Dan kita kena lalulah perjalanan dewasa. Jadi orang yang tak berjalan adalah orang yang tak dewasa. Takkan dewasa. Sebab tu kita tengok ada orang yang dewasa, dikatakan dewasa dengan umur tapi perangai pemikiran dia macam kanak-kanak. Maksudnya dia tak Amir matang. macam ada something ke? Tak. Maksudnya macam tu. Maksudnya ada orang yang umur dia dah sedikit dewasa. Mungkin dah hampir 40, mungkin dah 30, mungkin dah 32. Tapi nak suruh survive pun dia tak boleh survive. Begitu. Maksudnya kalau kita tengok tua bukan artinya dewasa. Ya, betul. Maksudnya umur tua bukan artinya kita dah dewasa. Dewasa tu bukan diukur dengan umur. Ya. Gitu. Kalau kita tengok dekat Twitter baru-baru ni ada budak yang yang nangis sebab kafe tutup. Budak sekolah pun pandai beli kat luar. Dewasa lagi budak sekolah tu daripada dia. Faham tak? Ada orang menangis sebab kafe tutup. Ada orang tu dia budak tau. Pelajar universiti menangis sebab tutup. Bagi saya mungkin dah dewasa dah pun. Dah kau boleh fikir, kau jalanlah kaki kalau dah kafe tutup. Bukan tak ada duit. Isu ni bukan tak ada duit. Dia ada duit. Isu ni kafe tutup. Kafe tutup. Kafe tutup. Video dia menangis. Dia mengadu dekat depan kamera tu, cakap dia lapar. Dah berapa jam dah dia dengan kawan-kawan dia tunggu kafe ni tak buka-buka. Padahal kalau kita tengok ada anak-anak kecil dekat Sabah, dekat Sarawak, boleh jalan kaki keluar. Tak ada langsung tempat nak makan, tapi boleh cari makan dia itu sendiri. Atas pucuk-pucuk pun dia boleh kutip. Betul. Itu saya cakap. Ada orang yang umur dia berumur daripada budak kecil. Tapi budak kecil lagi dewasa daripada dia. Pemikiran itu. Sebab apa budak kecil ni boleh jadi dewasa? Sebab perjalanan yang dia lalui tu. Bagaimana kehidupan dia susah. Budak kecil biasa, babah nak tu, ayah nak ni. Budak kecil yang dah diajar dalam perjalanan dewasa, dia tak akan minta, dia usaha sendiri. Betul. Macam mana dia nak usaha sendiri? Dia dah nak main gitar, dia nak beli gitar contohlah. Dia nak beli gitar. Dia kerja. Dah fikir macam orang dewasa dah. Sedangkan anak-anak sepatutnya meminta. Bukanlah maksudnya sepatutnya. Kebiasaan anak-anak tu meminta. Tapi ada keluarga yang susah perjalanan dia, sendu sikit, susah sikit. Dia, anak-anak dia majoriti dah dewasa. Sebab tu saya selalu fikir pandangan saya lah. Orang-orang yang susah ni dia lebih cepat matang. Yalah, sukanya perjalanan itu lebih sebab dia mengajar tengok kita realiti kehidupan sebenar. Dia dah jauh berjalan. Dia dah jauh. Okay. Dia dah jauh berjalan sehingga kan dia dah mengatasi umur-umur yang betul yang sepatutnya. Sepatutnya. Padahal kalau ikutkan, kalau dia tu masih lagi baru, kalau ikutkan tahap umur dia tu baru masuk universiti ke kan. Tapi kerana pemikirannya itu, dia dah jauh dah. Perjalanannya yang sangat sukar sebelum ini tu mendewasakan dia. Jad, adakah benda tu benda yang baik? Maksudnya, adakah mampu untuk berfikir sebagai orang dewasa pada umur yang muda itu adalah benda yang baik? Kalau tanya saya secara peribadi saya, dia ada baik dan buruknya. Okey, kalau baiknya adalah dia dapat survive bila dia dah sampai ke tahap yang sepatutnya dia jadi dewasa. Okey, yang buruknya adalah dia ni tak dapat. Dia terlalu mendewasa. Dia tak dapat apa yang sepatutnya kanak-kanak yang biasa dapat atau apa sepatutnya umur dia tu dapat. Contohnya mungkin belayan seorang ayah atau belayan seorang ibu, didikan seorang ayah, seorang guru. Dia tak dapat benda tu sebab dia
dah terbiasa dengan independent. Berdikari sendiri, dia boleh cari duit sendiri, dia boleh ni sendiri, apa semua sendiri. Dan bila dia dah boleh buat semua sendiri, kita nak halang waktu tu. Katalah waktu tu belum cukup waktu dia nak bawa motor, tapi dia dah mampu beli motor sendiri. Kita nak halang tu dia jadi susah. Sebab dia dah independent. Abang boleh pakai duit sendiri kot. Kenapa nak halang? Abang tak susah kan pun mak ayah. So dia jadi susah. Itu kekurangan dia. Dia terlalu dewasa ni nak kena lawan dengan best lah. Dewasa kalau tukar pandangan pun susah. Budak yang ada mentaliti dewasa nak lawan dengan ibu bapa yang dah dewasa tu jadi lagi struggle lah. So itu kekurangan. Tapi kelebihan dia boleh survive. Dia duduk susah kat mana pun dia duduk, InsyaAllah susah macam mana survive. pun hidup dia akan survive. Dia akan survive. Takkan buat video nangis-nangis lah. Takkan Saya kecewa bang. Adakah generasi sekarang generasi macam tu? Itulah saya selalu sebut, saya kata nangis tak ada masalah, tapi buat video nangis depan kamera Ada masalah. itu masalah lain. Kalau kau duduk seorang-seorang, kau menangis, kau merenung, apa yang aku nak capai dalam matlamat dewasa aku ni, kedewasaan ni aku tak buat apa-apa lagi. Itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu Kafe memang tak kita buka. perlukan. Kita Macam satu kafe je kat situ. Bukanlah ni. Boleh je kan dia jalan keluar. Grab food boleh. betul. Tak adik saya pun pandai grab food. So saya macam ingat tu lah. masa kecil-kecil dulu orang kampung saya orang kampung. Antara benda yang paling saya ingat lah masa kecil-kecil dulu keluar pagi. Kadang-kadang tengah hari tu tak balik makan kat rumah. Pergi Tengah hari macam tu, ni. asalnya kalau rumah siapa-siapa kat kampung tu, kalau situ lah tempat aku lapar, Singgah, tanyalah nasi ada tak? Kan? Kadang-kadang dia panggil makan. Kalau tak ada pun, makanlah apa-apa yang kita boleh makan dekat situ kan. Kita tak pernah merungut tentang ketidakcukupan lah. Kita tak pernah merasa bahawa dengan tidak adanya sesuatu itu, kita rasa hidup kita ni paling derita lah dekat dunia ni. Walaupun lapar macam mana pun kita rasa ada lagi lapar daripada ada lagi kita. lapar Ada orang daripada lagi, itu. Betul, Maksudnya kemampuan untuk kita sentiasa mencari jalan. Betul. Dan juga kemampuan untuk kita tidak terlalu cepat nak merungut tentang apa yang kita tidak ada itu juga satu bentuk kedewasaan lah. Dan saya selalu pun sebut kan, dalam sesi-sesi ke dalam konten sebelum ni ke, jangan cepat untuk memberitahu apa yang kita rasa dan meluahkan apa yang kita rasa tu dekat khalayak ramai. Tak semua telinga bersedia untuk mendengar dan memahami. Kan? Bukan semua orang layak, bukan semua orang tepat untuk dengar kita punya nangis-nangis tu. Simpan untuk orang-orang yang tertentu sahaja kan. Yang betul-betul faham. Yang betul-betul faham. Menangis tidak ada masalah. Tetapi buat video menangis tu, itu satu isu yang lain. Itu bukan masalah. Itu adalah krisis sebenarnya. Betul. Kan. Apa masalah yang berlaku tu. Generasi kita macam tu ke? Generasi yang bawah-bawah Adakah ni? kita nak katakan bahawa generasi pada hari ini adalah generasi yang mudah hanya menangis depan kamera. Ya. Tapi tak mudah untuk tunduk depan sejadah. 2023. 2023. Wahini sendiri. Soalan yang sama, adakah banyak menangis tanda kita tidak lagi dewasa ataupun sebaliknya? Mic tu kena tak kat mulut. Sorry. Menangis. Adakah menangis ataupun bila kita down secara emosi tu, adakah kita sebenarnya tak dewasa? Taklah, saya rasa itu salah satu tanda dewasa lah. Sebab kalau macam contoh orang yang ego takkan menangis even dia sendiri, sebab dia ego dengan orang lain satu, dia ego dengan diri dia satu. Jadi macam mana pun dia tak akan nangis. Kalau dia nangis dia cakaplah kau ni lemah contohlah. Tapi itu soalan saya. Adakah orang yang menangis dianggap lemah dan tidak dewasa itu? Kan hari ini kan ada satu orang kata apa? Satu pandangan kata kau ni lemah lah sebab nangis. Asyik down, asyik ni kan, asyik. Tak, saya rasa tak. Sendu. Sebab being dewasa adalah dia dapat open up dengan diri dia. Dia dapat terima dia dapat terima apa seadanya diri dia, dan dengan menjadi diri dia sendiri tu maksudnya dia semua bahagian daripada diri dia tu dia boleh terima. Contohnya macam contohlah dia dah dewasa. Lepas tu dia dapat terima okey sebenarnya dia penat, dia burn out. Lepas tu dia ada masalah ni. Dengan tidak menangis tu maksudnya dia lari daripada masalah tu. Dia tidak mengaku dengan benda tu. Tapi bukan sahaja menangis lah. Maksudnya kalau dia marah dia keluarkan. Dia nak menangis dia nangis. Maksudnya dia being true untuk diri dia. Jadi saya rasa dia mula mendewasa sebab dia mula menerima segala yang manis dan pahit dalam hidup dia tu dengan being true to himself. Penerimaan diri. Yes. Yang lengkap, self acceptance yang komplit Yes, true. adalah tanda bahawa kita sedang mendewasa.
Ya, It's a good point. Menarik sebab tak ramai orang sebenarnya dia terima diri dia Betul? yang sedang down, yang sedang dia broken. deny. Dia cakap, oh tak ni, ini hanyalah salah satu fasa je dalam hidup aku. This is not me. Selalu orang cakap macam tu. Padahal sebenarnya kau kena terima ada part dalam diri kita memang akan, okay, ada masa kita akan down. Okay, tak apa, accept it. It's okay. It's okay to be down. Sebab memang dia akan ada datang, lepas tu dia akan ni, tapi dia tak datang sekali je. Dia bukan one off. Dia confirm akan ada lagi cycle tu balik. Macam tu. Kemampuan untuk menguruskan emosi sendiri. Yes. Adakah itu tandanya kita dewasa, Meh? Menguruskan emosi sendiri. Kan orang kata kan, alah kau ni orang lelaki kan. Tak boleh Kau nangis. kalau kau teriak seorang. Kan, kau teriak dalam bilik kau seorang, kau keluar kau senyum kat semua orang. Oh, faham. Kalau saya menguruskan emosi ni, macam mana nak cakap? Saya antara orang yang mungkin ketawa di depan layar, menangis di belakang layar. Jarang nak jumpa, tengok kalau saya down ke, adalah down, tapi nak menangis tu susah lah. Susah. Tapi tak bermaksud saya pandai menguruskan emosi saya. Ada masa yang di belakang layar pun, di depan layar pun menangis juga. Di belakang layar pun menangis juga. Maksudnya di depan orang menangis, di belakang orang pun menangis. Ada masa, cuma ada setengah kawan. Bagi saya, kita bukan perlu kita perlu menguruskan emosi, tapi kalau kita tak mampu, kita perlu fikir siapa yang kita nak kongsikan emosi tu. So tidak ada masalah pun kalau kita nak berkongsi perasaan kita. Tak ada masalah. Dengan orang yang kita pilih. Kalau saya tak ada masalah. Kalau tanya saya secara peribadi, saya tak ada masalah. Hatta kadang-kadang kan ada waktu yang masalah saya tu besar. Masa saya hadap tu, dia punya rasa sedih, marah, kesal, apa semua tu semua ada. Tapi bila kita nak berkongsi, kita deliver dalam cara yang kelakar. Orang tu dia tak, yang penting bagi saya nak luah je. Kau tak perlu nak settlekan apa, sebab aku dah settle dah apa masalah tu. Contoh ni lah kan. Aku dah settlekan masalah tu dah. Aku nak luah supaya orang tahu yang sebenarnya aku ada masalah. Tapi penerimaan dia sama ada dia nak dapat yang kelakar tu ke, nak tahu yang ni ada masalah ni. Kita bolehlah cerita gelak-gelak kan. Saya takkan cerita sedih melainkan kalau benda tu betul-betul memberi impak kepada hati lah. Saya akan cari 2-3 orang kawan yang betul-betul aku memang perlukan kau. Jadi berhasil untuk duduk di satu bucu bilik dan menangis seorang diri lalu keluar tersenyum seolah-olah tidak ada apa-apa, bukanlah tandanya kita kuat. Bukan. Itu tandanya kita lebih tidak pandai menguruskan emosi kita sendiri. Kita hanya berpura-pura. Kita hanya berpura kuat. Kenapa awak pernah buat ke? Tak, saya tanya soalan. Sebab saya tak pernah, saya memang tak pernah, saya alhamdulillah saya dibesarkan dalam keadaan tidak ada emosi saya yang tidak divalidate oleh mak dan ayah saya lah. Dan sampai sekarang pun saya rasa kecukupan self content tu menyebabkan itu. Dan saya bila renung balik dalam hidup saya, mak dan ayah saya, disebabkan itulah saya menjadi seorang yang sangat confident walaupun salah. Betul. Dia dengan sangat meyakini anak-anak dia. Dia sangat meyakini anak-anak dia. Sebab saya sama cara mak dan ayah saya membesarkan saya tu menyebabkan saya adalah orang yang sangat contented. Saya tak pernah menjadi orang yang sentiasa doubt dengan diri saya, terlalu berlebih-lebihan. Ada kesalahan, ada kesilapan, fine. Tapi betul untuk kan? Mengatakan saya down sampai tak boleh buat apa-apa tu, tak. Itu mungkin. Dan saya fikir kalau nak diberikan kredit tu haruslah diberikan kepada mak dengan ayah lah. Didikan. Kerana tak tahu macam mana. Dia orang pun bukanlah orang kampung, bukanlah masuk kelas parenting mana pun. Tak pernah subscribe master kelas parenting pun. Dulu tak ada Zoom pun. Kan? Dia macam tak tahu macam mana dia orang boleh ada. Tu yang saya panggil sebagai local genius ataupun kearifan tempatan lah. Maksudnya mereka ada genius mereka sendiri dalam membesarkan anak sehingga menyebabkan anak mereka ni boleh bekerja dekat luar, boleh buat apa-apa yang mereka tak pernah buat sebelum itu dan boleh bawa pulang baktinya kepada mereka sendiri sekarang lah. Dan itu adalah local genius lah. Yang saya rasa macam orang kampung yang mungkin tidak ada apa-apa background. Mak saya nak belajar sampai darjah 3 tak ada duit dah. Berhenti setakat itu. Ayah saya lagi lah umur 45 baru boleh mula membaca buku. Baru boleh mula membaca jawi dan juga belajar solat dan sebagainya kan. Betapa jauhnya gap pendidikan mereka dengan saya. Tapi tidaklah menghalang mereka untuk melahirkan anak yang mereka banggakan lah. Itu satu hal yang menarik juga sebenarnya. Tapi saya tanya soalan Damai tadi adalah kerana dia part of the toxic masculinity.
Maksudnya salah faham orang tentang orang lelaki. Kerana ada orang lelaki menganggap bahawa Menangis tu kalau kau lemah. boleh menangis depan orang, kalau kau kena cari orang juga untuk selesaikan kau punya problem emosi ni, kau lemah lah. Itu antara toxic masculinity yang sentiasa dibawa oleh Benda tu daripada kecil lagi bang. Stigma. Anak lelaki kecil jatuh, mana boleh nangis kan lelaki. Stigma masyarakat. nampak? Jadi ada stigma masyarakat yang Yes. telah menyebabkan hari ini lelaki itu dipaksa menjadi kuat ketika mana mereka pun tidak mampu menjadi kuat. Definisi kuat tu Definisi kuat? Definisi kuat tu disalahertikan. Kuat bukan tanpa air mata. Betul. Tapi Yeah. kuat bergerak Ambil dengan air mata. 2023. Menarik, Maksudnya Nice. kita dah ada air mata tu mungkin jatuh. Air mata tu jatuh tapi kita terus untuk berjalan. Betul. Dengan air Itulah. mata yang jatuh Dengan air tu. mata yang jatuh tu. Itulah kuat. Kalau kuat tanpa air mata tu, Fact. tak boleh lah. Mustahil. Zat? Nak nampak orang. Waktu baby, kalau budak-budak tu normal je, lumrahnya dalam menangis. Kalau ketawa, kita yang pelik lah. Tapi waktu baby, budak menangis, kita tak cakap pula, oh jangan menangis, jangan menangis. Jangan menangis. Tapi bila semakin besar, Ah. kenapa kita cakap jangan menangis, jangan menangis? Sebab mak ayah dia tak nak layan. Tak nak pujuk kot. So, bukankah itu tandanya, itu adalah lumrah manusia untuk menangis? Ya. Sejak pada betul. baby. Semua ada soalan? Tidak. Memang daripada lahir keluar-keluar pun Memang nangis. bukan terus bercakap. Ya. Terus jadi kuat kan. Suara pertama yang kita dengar daripada Adalah seorang baby tangisan. dan itu tanda bahawa baby itu sihat Ya. adalah Kalau bila dia baby diam itu menangis. ada masalah. Ada masalah. Kalau baby tu keluar-keluar diam, tak boleh balik kayak gitu. Maka itulah lumrahnya. ya. Manusia pun secara lumrahnya kita tahu bahawa dia itu adalah manusia yang normal, sihat adalah bila kita dengar tangisan dia kali pertama dia keluar daripada rahim ibunya. Okey Wahyuni, awak dah selesaikan batuk tu? Habiskan dulu. Habiskan dulu batuk tu. Okey, itu kalau lelaki tau, toxic masculinity. Kalau perempuan lain pula. Kenapa kau tak menangis? Kalau perempuan, dia terlalu independent. Terlalu susah untuk berkongsi perasaan dia. Terlalu susah untuk open up dengan apa yang dia rasa. Susahlah nak tengok dia luah dekat orang lain. Jujur dengan diri dia. Tak, bukan semua orang. Maksudnya bila ada perempuan yang kita terlalu cerita itu, yang minority. yang terlalu kering, yang terlalu independent secara emosi, yang emotionally independent. Apa yang awak fikir tentang perempuan yang sebegini? Apa pandangan awak? Perempuan yang dia rasa dia boleh buat. Terlalu kuat. Saya rasa bukan majoriti kak. Sebab Mikrofon dekat. Buat macam nak menasyid. saya rasa perempuan yang macam ni, saya rasa bukan juga minoriti sebab ramai je perempuan Ramai macam juga. ni. Sebab diorang yang prinsip hidup diorang, okay, saya ni independent. I don't need man in my life. Selalu kan kebelakangan ni perempuan, sebab tu perempuan ramai yang rasa diri diorang kuat dah sekarang. Sebab satu, banyak yang bekerja dan diorang rasa kebanyakan kerja diorang ni pun boleh dah tampung diri diorang. Jadi untuk apa berkahwin, untuk apa lelaki tu. Macam sampai ada yang cakap macam ni, kalau kita orang lelaki ni, we want it, we don't need you actually, we just want you. Faham kan? Faham. Macam mana nak melayukan? Maksudnya kalau lelaki tu hadir dalam hidup dia sebab dia yang nak, bukan diperlukan lelaki tu. Yes. Tapi dia Apa selepas tapi tu? tapi macam mana kalau macam dari segi kita sendiri Islam ni, betul kita ada yang hak sama rata ni, tapi apa-apa pun ada benda yang memang lelaki juga yang kena pimpin. Contoh macam, bukanlah nak kata perempuan tak boleh, boleh je single, tapi kehidupan rumah tangga tu ada hikmah kenapa kahwin tu disunahkan. Sebab macam certain benda dalam hidup memang kena lelaki juga yang pimpin. Pendapat saya lah. Kalau korang kata saya kontradik dengan pendapat saya yang hari tu, kan saya cakap hari tu kan. Seperti contoh yang lelaki Kontradik kena dengan- buat, tukar minyak hitam, tukar tayar kereta. Itu semua lelaki Tapi boleh buat tu. perempuan pun ada boleh buat. I mean macam mencari keseimbangan hidup. Faham? Macam hari tu kan, Jadi terlalu independent itu pada pandangan Wahyuni janganlah sampai menghalang ataupun Yes. menafikan tanggungjawab Betul, lelaki, betul. peranan lelaki kan dalam macam hidup yang tu. hari tu punya yang podcast yang first tu kan, dia orang cakap dia ni belum kahwin ni, dia belum jumpa jodoh ni, itulah dia cakap dia boleh je single.
Saya bukan nafikan yang, bukanlah saya cakap saya nak single seumur hidup. Balance yang dimaksudkan di situ, tak kiralah kehidupan seorang ataupun sudah berkahwin, mana-mana pun kehidupan perlukan balance tu. Dan kalau berkahwin tu balance antara suami dengan isteri. Maksudnya ada benda yang memang lelaki, contoh solat selamanya perempuan tak akan boleh jadi imam. Memang lelaki sahaja. Macam tu maksud saya. Jadi maksudnya yang betul. Okay, keseimbangan dari sudut emosi macam mana perempuan? Maksudnya bila perempuan itu dikatakan terlalu, orang kata pemerdeka secara emosi, emotionally independent, di manakah titik keseimbangan yang harus perempuan cari, di mana pada ketikanya dia memang kena meluah, pada ketikanya dia memang kena be broken, pada ketikanya dia memang perlu menangis. Benda ni kontroversial jugalah, sebab perempuan memang dikatakan perempuan ni mana-mana semua dia share. Mesti ada dia punya klik tu sendiri. Okay, dia akan beritahu certain update dengan jenis. Tapi ada benda yang dia memang tak akan share. Itu kan maksud awak? Ya. Maksudnya sampai point mana dia kena broken juga untuk dia luar benda tu. Adakah sihat? Adakah normal untuk dia memang tak broken langsung? Okay. Ini mungkin akan trigger siapa-siapa dekat memang luar. Saya tanya soalan untuk trigger. Tapi perempuan yang independent ni usually being fed with their emotion. Maksudnya sebab bukan fed, kenapa? Dia menafikan. Saya nak menterjemah dulu dia punya bahasa tu. Perempuan yang mandiri ini, kebanyakan mereka kebiasaannya adalah mereka yang sedang menipu diri mereka sendiri secara perasaan. Betul. Dan sebenarnya diorang buat tu tanpa sedar. Sebab kami mereka tidak sedar yang mereka sedang berpura-pura kuat. Translate. Saya memang kena jadi penterjemah. Perempuan bahasa macam dia ni. aras tinggi. Bahasa dia aras tinggi. Perempuan macam ni sebab dunia sekarang macam mana juga force lelaki untuk kuat. Begitu juga perempuan mandiri ni sebab dia dibentuk macam tu. Dia orang punya acuan tu macam tu dari kecil. Jadi sampai ke certain umur tu dia rasa okay, aku boleh berdiri sendiri. Jadi aku tak boleh broken, aku tak boleh down, aku tak boleh ni. I'm independent woman. Jadi aku tak boleh lah broken macam tu. Tapi dia tak sedar. Subconsciously sebenarnya kebanyakan perempuan, saya tak tahu kalau betul lah dia upload benda ni, mesti ada yang taklah saya tak fake pun dengan perasaan saya. Saya rasa saya dah jujur. Saya lah jujur dengan perasaan saya. Itulah perasaan saya. Itulah memang itu saya tak perlukan lelaki. Awak duduk dekat bilik awak seorang-seorang, cuba awak tengok, tak kira lah awak renung siling ke, am I being true to myself? Memang ini ke diri aku yang sebenar? Is it true? This is me. Sebab macam mana pun perempuan, macam mana pun kita rasa kita kuat, tak, perempuan tu fitrahnya lemah. Dan bukan nak kata semua benda-benda nak jadi kontroversi nanti dia punya perkataan, pemilihan perkataan dia tu. Fitrahnya lemah. Betul, timbul semua. Perempuan fitrahnya lemah. Akulah. Viral kat TikTok kan. Benda ni kan. Saya bukan mencari kontroversial ataupun proprietary apa-apa ya pun. Tapi perempuan memang begitu. Sebab memang kita diciptakan berpasangan dengan Adam. Dan walaupun ada yang macam saya sendiri, walaupun kita kata saya tak perlukan lagi lelaki dalam hidup saya. True. But just like I said before, there are sometimes that we gonna need them. Gitu. Betul. Dia masih lagi meneruskan satu penghujahan yang baik, iaitu satu point yang saya fikir daripada Wahyu ni konsisten lah daripada hari tu pun. Self-acceptance is important. Menerima diri itu, hakikat diri itu seperti mana ia diciptakan pada fitrahnya dan juga pada perjalanan hidupnya, jatuh bangunnya, itu penting. Ini semua pembaca-pembaca alatas ni dia macam ni sikit. Kat diri ni dia memang macam tu dia. Kita kena terjemah sikit ni. Abang terjemah, saya tengah fikir apa dia cakap. Ataupun mendalam. Mendalam. Okay, soalan. Saya punya next question. Dewasa dan mandiri. Adakah dewasa itu artinya kita mandiri? Secara 3 kategori Adakah dewasa itu ni artinya kita mandiri secara emosi? Adakah dewasa itu kita mandiri secara pemikiran? Maksudnya kita tidak perlu pun orang yang pandai untuk jadi kawan kita ni. Cukuplah orang-orang yang biasa saja, jujur pun kita dah okey. Kita dah boleh mendewasa. Kita boleh baca buku sendiri dan sebagainya. Adakah dewasa itu juga artinya mandiri secara fizikal? Maksudnya mandiri secara tak perlu ada orang kat sebelah kita. Suami rasa macam mana? Adakah dewasa itu artinya mandiri?
Mandiri ni maksudnya berdikari sendiri lah. Berdikari sendiri. Kalau saya, macam saya cakap tadi, balik kepada poin pertama, dia adalah sebuah perjalanan. Bila perjalanan untuk kita jalan seorang-seorang, dia takkan jadi. Mungkin boleh bergerak seorang, tapi dia akan lambat. Dia akan lambat, dia akan slow. Kalau dia down seorang-seorang. Kalau dia fikir, tak ada orang yang argue ataupun nafikan apa yang dia fikir tu untuk bagi satu lagi hujah yang lebih berat dan besar. Kalau daripada segi fizikal pun, daripada angkat satu kotak seorang, biar angkat satu kotak dua orang kan. So bagi saya, dewasa ni dia tak boleh kita seorang-seorang. Kita berdikari semata. Ada beberapa hal yang kita boleh berdikari, tapi tak semua. Dan lebih baik perjalanan tu dilalui dengan kawan-kawan yang baik, keluarga yang baik. Kita sendirilah. Kan sekarang kan zaman select kan. Kita select lah. Kita select lah siapa yang kita kena select kan. Kita kena select. Orang tu awak yang kena select. Kena select siapa yang awak nak bawa dalam perjalanan hidup awak. Atau kalau kata tak nak select, awak nak bawa ramai-ramai pun tak ada masalah. Sebab dia lebih menarik bila kita berjalan beramai-ramai berbanding kita berjalan seorang-seorang. Ada satu orang kata apa, perumpamaan. Lidi kalau sebatang dia mudah patah. Tapi kalau punya lidi, cuba patahkan. Dia dah segenggam, kita nak patah tak boleh. So ada beberapa hal kita perlu jadi sebatang lidi. Ada beberapa hal kita boleh jadi penyapu lidi. So supaya jadi lebih strong, lebih kuat. Kadang-kadang kita nak, mungkin ada yang nakal-nakal sikit, nak buat jahat, kan kawan dia bagi nasihat daripada segi fizikal. Kadang-kadang tengah berjalan-jalan nampak jatuh, kan kawan dia tolong angkat, pujuk, bagi balik, bagi tahu nasihat-nasihat kan. Kalau daripada segi pemikiran, kalau dia ada pendapat, tiba pendapat itu tak tepat pun. Kalau dia fikir seorang-seorang, jalan lah. Dia rasa dia betul semua lah. Dia betul semua. Walaupun kadang-kadang kawan kita tu tak tahu mana pun. Kita rasa lah, kau pun aku yang hajar. Kau pun aku yang bagi pendapat. Tapi bila kita ada kawan, kita boleh musyawarah. Kita boleh beritahu. Macam contoh kejadian TK ni lah. Abang boleh je terus pergi daftar. Tapi apa abang cerita kat kita orang? Cerita kat saya kan, abang nak buat TK kan. Sebab nak jalan ramai-ramai, kita tak, kadang-kadang kita tak perlukan pendapat, kita perlu luahannya. Kita nak cerita, kita nak bagi tahu orang buah fikiran kita supaya kita ada confident lagi nak buat benda tu. Itulah pentingnya daripada mandiri. Tak ada siapa, tak ada apa. Dewasa perlukan dinamik. Perlukan perbezaan. Dia kira kalau macam berjalan sendiri memang boleh pergi cepat, tapi berjalan berkumpulan boleh pergi lebih jauh. True. Ada yang pikul, ada yang bawa barang tu, ada yang bawa ni kan. Kalau tak, semua dia nak kena bawa. Semua nak kena bawa kan. Satu hal pula PBKL tu seorang. Allahu Akbar. Okay, so sedar tak sedar sebenarnya dah sejam dah kita menyembang ni. It's a very good topic. Saya suka sangat. Saya mungkin ada satu soalan lah, dan juga boleh jawab soalan ini, dan boleh terus bagi kata-kata akhir kepada para penonton kita selepas ini. So kepada Wahyuni next adalah tentang, pada pandangan Wahyuni sendiri, apabila seorang perempuan itu dia mahu mendewasa, apa yang dia kena buat? Saya rasa kalau untuk seorang perempuan, bukan perempuan je kot. Saya rasa saya nak awak jawab dengan perspektif seorang perempuan. Seorang perempuan, apa yang dia kena buat? Apa yang dia kena buat untuk mendewasa? Untuk mendewasa. Saya rasa dia kena buat Apa yang dia perlu buat? Dia perlu buat. Yang saya tahu mendewasa ni adalah apa yang hidup lemparkan kepada dia, itulah yang akan membuat dia mendewasa. Jadi tapi apa yang kita perlu buat tu, perlu buat adalah maksudnya reflect balik apa yang kita itulah apa yang kita kena buat. Betul maksudnya lah, poinnya adalah perempuan itu kalau dia betul-betul nak mula mendewasa adalah mula untuk memberikan a good reflection kepada apa yang telah berlaku dalam hidup dia. Dan dia kena keluar agak. Sebab contoh macam kalau kau cakap apa kita kena buat. Tapi kalau perempuan tu memang dari kecil kena pampered, memang dia kena dimanja, semua kena suap gini. Dan dia tak willing untuk keluar daripada dia punya zone selesa dia tu,
tak boleh juga cakap dia mendewasa. Jadi Sebab dia kena keluar. ada POV dia memang tak akan faham dengan apa yang Pertama, kita. reflect balik apa yang kita telah kita lalui dan terima, self-accepted. Betul. Yang kedua, Self-acceptance. keluar Daripada zon selesa. Baru awak tengok dekat luar ni sebenarnya betapa jamnya jalan. Betapa jamnya jalan. Ya. Banyak benda yang kita kena tengok, Amir. Show kan Dia suruh tengok betapa jamnya jalan. No, I'm talking about Syuhada. Syu, dia kata selama ni saya dekat Bangi je. Okay, Syu. Lepas tu dia kan hari-hari kan jam pergi Putrajaya ni. Saya baru tengok. Selama ni saya tak boleh relate dengan kawan saya cakap macam mana jamnya dekat kota ni. Dia cakap, okay, saya dah boleh tengok dia. Tak apalah. Kalau sekadar jam di SKVE pun mengubah perspektif Tak. hidup dia. Budak tak pun tahu apalah. jalan jam. Tak Budak apalah. pun tahu jalan jam. Kita masih menganggap Saya itu nak adalah satu. emphasize di situ betapa lainnya POV orang. Padahal dia kerja kat Bangi. Hanya kerana keluar sedikit daripada Yes. kawasannya itu, itu terus Perspektif berubah. Betul. Itu maksud saya. Maksudnya keluar daripada anda punya zon selesa untuk tengok betapa luasnya lagi dunia kita ni. Untuk lebih mendewasa lagi lah. Makin luas pandangan, makin banyak yang kita tahu. Dan untuk mendewasa tu kita perlu tahu lebih banyak pengalaman. Tak kisahlah daripada pengalaman kita sendiri ataupun pengalaman orang lain. Amir, Saya macam tu. persediaan untuk mendewasa, apakah dia? Persediaan untuk mendewasa adalah Kita tak boleh memilih untuk tak dewasa kan? tak boleh. Jalan itu akan tetap terbentang untuk kita. Dia akan melainkan mati. Melainkan mati. Tapi apakah persiapan kita sendiri untuk lalu jalan tu? Bagi saya adalah ketika kita masih antaranya kalau saya lebih suka berbual dengan orang yang lebih berusia daripada saya berbanding saya berbual satu batch ataupun bawah daripada saya. Kalau saya jumpa pakcik-pakcik ke kan, saya suka Maksudnya belajar daripada orang yang lebih Ya. berusia. Itu Dia macam persiapannya. Banyak pengalaman. ada beberapa hal yang kita tak boleh nak lalui benda tu. Maksudnya belum sampai tahap atau belum sampai waktu untuk kita lalui. Tapi orang lain dah banyak kali lalui. Kita tanya dia macam mana boleh survive. Kadang-kadang kalau saya pergi gaya ke pergi rumahkan kawan saya kan, saya tak borak dengan kawan saya borak dengan ayah dia. Borak dengan dia waktu lain boleh borak kan? Bila boleh. Tapi borak dengan ayah dia ni, kena kalau ayah dia tu jenis yang suka berkongsi, tu memang sedap lah. Maksudnya Mengutip hikmah dengan orang yang telah banyak pengalaman. kita dapat satu cerita yang tak ada dalam jalan cerita kita. Betul. Dan ketika sampai waktu jalan cerita kita, kita dah tahu cerita tu nak kena buat macam mana. Betul. Walaupun tak sama, tak relate kan. Tapi persediaan saya, mungkin saya bukanlah dulu saya tak pernah bersedia pun nak dewasa ni. Tapi apa yang saya dah lalui yang memberi kesan kepada saya adalah circle yang lebih tua berbanding saya. Sampai kawan cakap, kenapa bila saya sebut umur saya yang sebenar, saya tak beritahu umur saya yang sebenar. Tapi bila saya sebut umur saya sebenar kat orang yang first time saya jumpa, mesti cakap, muda kan? Ingatkan dah berusia kan? Ingatkan dah bayar ni, bayar tu. Matang sangat. Bagi saya benda tu lah yang create. Macam abang mungkin family, abang yang create. Tapi saya bukan mak ayah yang create, tapi pakcik-pakcik sekeliling saya ni yang create. Maksudnya diorang lah yang akan menjadi penasihat, diorang lah yang akan jadi pengalaman itulah pengalaman. yang akhirnya menjadi bekalan untuk Amir lalui tu. Sebab sebelah mak saya ada 10 orang pakcik, Masya 9 orang pakcik, sebelah ayah saya ada 10 orang. Masya Total Allah. saya ada 19 orang. Pakcik dan makcik. Tinggal buat tim bola je. Tinggal buat tim bola. Jadi setiap orang tu pengalaman dia berbeza-beza. So kalau kita balik kampung, saya tak pergi main dengan sepupu saya walaupun saya kecil dulu. Saya pergi duduk kat luar. Bakulkan pengalaman yang pelbagai ini, jadikan hikmah. Bekalan Ngopi dengan kita pakcik-pakcik. bawa. Ya, itu seronok. Dia seronok. Dia cerita zaman macam mana dia susah dulu. Tapi kita kalau nak duduk dengan orang-orang macam ni, satu benda yang kita kena ada adalah hati yang lapang dan menerima pandangan. Sebab dia orang akan cakap, dia orang akan komplain ni, zaman kau lain, zaman kau senang. Dulu nak beli kita zaman ni berbeza. 50 sen. Kita dia orang akan komplain. Kalau hati kau sempit, kau akan argue dengan benda tu dan dia orang akan block terus. Itu yang kita cerita. belajar sebenarnya. Keterbukaan, Yes. Kita kebesaran kena jiwa. terima. Dia macam ni. Terima Nak perbezaan belajar mana-mana zaman. ada yuran kan. Yuran dia kau kena tahan lah hinaan-hinaan tu. Kau ni lemah lah, kau ni tak pandai lah, kau ni benda tu senang. Memang senang. Kau dulu jalan memang senang. Dulu kau jalan pun macam aku juga tengah wahara kan. Tapi bila dia dah lepas, dia dah tahu, dia dah tahu macam mana nak buat, dia cakap ni easy padahal dia tak tahu, dia lupa waktu dia lalu itu itu dia pun susah. Tapi itulah hikmahnya kan. Ya. Pengalaman Kena dari lapang dada lah. Menarik.
Saya last word daripada saya sendiri, pertamanya adalah dewasa tu bukan pilihan. Kita akan mampu memilih untuk dewasa. Kita memang kena memilih untuk melalui jalan-jalan dewasa itu. True. Yang keduanya, dewasa adalah tentang kita mula untuk melihat ke belakang lebih banyak berbanding melihat ke depan. Itu pada pandangan saya lah. Ramai orang kata dewasa ni kita kena ada satu target besar lah dalam hidup. Betul. Kena ada cita-cita yang besar Kena lah. ada impian. Saya tak nafikan benda tu. Tetapi melihat ke belakang itu harus lebih banyak daripada melihat ke depan. Kerana itu lebih penting. Sebab kita kadang-kadang lupa yang telah kita lalu dekat belakang kita tu, jejak-jejak yang kita lalui itu, tapak-tapak itu, semuanya adalah takdir yang Tuhan susun dan ia tidak pernah sia-sia. Betul. Tentu ada sesuatu yang Tuhan tinggalkan sebagai mesej dan juga pesan untuk kita ambil dan kita jadikan bekalan untuk lalui di masa hadapan. Betul. Yang ketiga, jangan remehkan the dynamic of perspective. Ini saya sebut sebagai ini very good thing lah. Kita kena raikan perspektif yang baru. Agree kena, to disagree. Ya, kita kena jangan cari orang yang sekepala dengan kita, orang yang selevel dengan kita semata-mata. Kita kena cari orang yang berbeza untuk belajar melihat perspektif yang juga berbeza. Lagi dynamic perspektif kita melihat kepada sesuatu perkara, maka akan lagi besarlah kita untuk meneruskan jalan kedewasaan kita. Kita akan lebih belajar banyak perkara. Dan last kali, seperti mana kata Hamka, orang yang berperibadi besar itu dalam buku Peribadi Hebat adalah orang yang membesarkan jiwanya. Dia walaupun besar macam mana pun masalah itu, dia akan besarkan lagi jiwanya untuk berhadapan dengan masalah itu. Rumit macam mana pun orang itu, dia akan besarkan jiwanya untuk berhadapan dengan orang itu. Jadi membesarkan jiwa adalah mendewasakan diri kita sendiri. Kita jumpa lagi dekat podcast seterusnya. Terima kasih Hameh sebab Sama-sama. datang ke studio Nanti kecil jumpa lagi. kita ini. InsyaAllah. Nanti jumpa Terima lagi. kasih, Meh. Dan Datang juga je. Wajini, terima kasih sebab sudi jadi orang yang sentiasa mencetuskan kontroversi. Ya, penat ni kadang-kadang. Kena hadap I'm ni. not. Tapi nasib baik kamera saya single jadi Jadi klip tu nampak hari ni nampak lah. wajah ni lah. Okay. Alright, kita jumpa lagi di episod seterusnya di podcast tentang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi.